Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi atmim bil khair. Alhamdulillah. Tapi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan keizinan dan taufik daripada Allah kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu sambungan dengan kitab Baharul Madhi juzuk yang kedua, berhubung dengan masalah imam dan makmum ataupun hukum semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, masalah yang ke-237, iaitulah masalah imam berdiri di belakang setengah makmum, apa hukumnya? Kata Syafi'i di dalam dan jikalau berdiri setengah makmum di hadapan imam dan diikut oleh setengah makmum lain daripada belakangnya, nescaya sah sembahyang imam dan sembahyang orang-orang rusuknya dan belakangnya, dan tiada sah makmum yang berdiri di hadapannya. Hanya dalam Masjidil Haram sahaja dibenarkan makmum tu nampak macam depan, tetapi makmum tu tak boleh duduk betul-betul di depan tu imam. Dia kena duduk mengiring macam ni tak apa. Sebab dia kan bulat kan Masjidil Haram, Kaabah tu. Hukum dia khusus satu untuk Kaabah ya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dia susun di Masjidil Haram tu, imam tu duduk dalam tu, lepas tu orang duduk buka lagu tu, walaupun nampak macam makmum lain tu macam ke depan sikit dari sudut yang lain lah, tapi makmum tu tak duduk betul-betul di depan tu imam. Itu untuk Masjidil Haram. Lain pada tu tak boleh. Mana-mana masjid, mana-mana surau, mana-mana tempat kita semayang, tumit makmum tu sekurang-kurangnya sama dengan tu imam ataupun belakang sikit. Tumit dia tak boleh pergi depan walaupun 1 inci, setengah inci, maka dikira batal solat dia. Dia punya qudwah, ikutan tu tak hasil. Syarat nak semayang imam dan makmum ni, nak ikut tu imam, nama pun imam, imam duduk di depan, makmum duduk di belakang. Apabila makmum ni dah terkehadapan sikit dia daripada tu imam, maka semayang dia tidak sah. Yang betul-betul siapa ikut? Ikut aku ke aku ikut? Itu dia soalan dia. Maka berlakulah di beberapa tempat yang masjid dia, cara depa bina masjid, cara depa duk tambah masjid ni, setengah-setengah masjid punya masjid lama, depa buat penambahan. Masjid kita pun tak koman juga, kadang-kadang boleh jadi makmum ni terlebih. Sebab sebagai contohnya, katakanlah sembahyang raya, sembahyang raya ke, sembahyang Jumaat ke, orang jadi melimpah ramai. Macam mana kan orang susun depa tersusun soft, imam duduk tang ni, tetapi sampai sana jadi terlajak pula sampai sama dengan tu imam. Akan jadi masalah. Ataupun mana-mana masjid yang dulu berlaku di Masjid Perangin, Perangin Mall tu, masjid Jalan Perangin tu. Jadi masalah bila kawasan tepi tu mereka buka bagi luar, mereka kan masjid mereka taklah besar sangat, menjadi masalah. Tapi mereka bubuh line, mereka kata tolong jangan lebih pada line ni. Tapi ada orang tak baca. Mayang Jumaat dia bagi duduk sebab ada ruang kosong di depan tu. Maka jadilah masalah. Kalau tak silap saya lah ni, mereka buat bilik dah kot lah ni. Tak silap, tak lama tak pergi lah. Ada bilik kan? Ada bilik dia buat tu kan. Dulu dia tak ada bilik, dia lapang dulu tu. Menyebabkan dia buat line tu orang tak mau ikut, orang tak perasan. Gamaknya main dari mana tu tak kerti baca bahasa Melayu.
Daripada tulis tuan tu, jangan lebih pada garisan tu. Sebab Tok Imam dia ada tuan tu, tapi oleh kerana tempat tepi tu adalah tempat tambahan, orang duk ingat nampak ruang kosong. Tahu lah masjid tu kecil, dia orang main singgah. Geng-geng yang main kerja ni nak masuk situ, jadi nampak ada ruang kosong, kena-kena masuk lewat sikit, dia pergi duduk belah depan tu. Maka sepatutnya dia kena mengetahui tang mana terletaknya Tok Imam. Maka tumit makmum ni sekurang-kurangnya sama, tapi dalam bahaya. Sebab bila dia bergerak pergi ke depan sikit lagi, jadi rosak dia punya semayang. Sah semayang apabila katakanlah kita imam bagi salam, beberapa orang yang di belakang imam tadi tu ataupun makmum yang masbuk tadi ni bangun sembahyang untuk habiskan rakaat yang baki lagi. Main lambat kan? Main lambat, sempat satu rakaat je sembahyang maghrib dengan tu imam. Imam bagi salam, yang mana main lambat tadi tu kena bangunlah tambah lagi kan? Katakanlah yang kena tambah tu semua tu tambah lagi 2 rakaat. Dia ni pun 2 rakaat, dia ni pun 2 rakaat, dia ni pun 2 rakaat, duduk susun tu. Maka boleh yang duk ada sebelah-sebelah tu lantik pula orang lain untuk diikut menjadi imam. Kawan sebelah tu kita tengok, oh dia ni, kita rasa dia lebih baik daripada kita, bacaan dia mungkin lebih baik daripada kita. Maka sunat kita langkah satu tapak pergi belakang untuk kita ikut dia. Kita dah buat di praktikal bulan-bulan yang telah lalu di sini, bagaimana sepatutnya kalau seorang tak apalah kita langkah satu tapak ke pergi belakang. Tapi kalau ramai, maka adalah lebih baik kalau ada kosong di belakang, buat satu sah pula di belakang. Ramai-ramai ikut pula kawan ni pula jadi tu imam. Faham tak? Bahkan dalam satu semayang, dia kata semayang 4 rakaat, boleh kita berimamkan kepada 5 orang imam. Tu dia. Boleh supaya setiap rakaat yang kita semayang tu kita dapat secara berjemaah. Padahal kalau kita pergi ke mana-mana masjid, kalau kita pergi ke mana-mana tempat, kita boleh tengok orang tak, imam bagi salam, semua pakai semayang bagi perhabis cepat-cepat. Sepatutnya kita lebih cinta dan rindukan dengan berjemaah sekiranya kita dapat peluang. Kita dah main dah ke masjid, maka sepatutnya kita main-main tu kita tengok, siapa dah aku main lambat ni, siapa ada nak semayang, ada orang semayang sunat, pi tenggek sebelah kawan tu, duduk belakang sikit tapi rapat dekat rusuk dia. Sama ada kita duduk sama ni bahaya apabila kita pergi depan pada tu imam. Maka kita duduk satu tapak ataupun satu langkah belakang sikit, satu kaki ke daripada tu imam, jarak dia biar bagi ada. Kalau kita duduk jauh sangat, mak imam tu tak nampak kita, tak perasan kita ikut dia. Tapi kalau kita pergi tengok sebelah dia, dia pun perasan, main rapat ke aku ni kerana tak semestinya kita takbir-takbir kena letak tangan atas bau dia. Tak semestinya. Apa-apa isyarat yang menunjukkan bahawa kita nak ikut dia, maka dia pun faham, maka dia pun boleh niat jadi imam, kita niat jadi makmum. Pergi duduk sebelah dia, takbir Allahu Akbar. Sebelah aku, main duduk sebelah aku, lepas tu takbir kuat-kuat. Maknanya dia nak ikut kita. Tak payahlah dia letaklah pula tangan dia, tak perlulah, sebab makmum tu dah faham. Tapi kalau makmum tu mungkin tak faham, kena letaklah sebagai isyarat. Kalau letak pun tak faham, nak buat macam mana? Dia tak belajar, dia tak faham. Kan? Kalau orang tak belajar, dia baru main masjid, dia mungkin terkapar-kapar sikit lah. Awak dia ni main pegang bawah aku. Jam. Dia pun tak tahu nak buat apa. Dia tak faham kan? Orang bagi isyarat, kata nak ikut dia. Macam tu. Apa hang kena buat? Niat menjadi imam. Aku niat menjadi imam. Dapatlah fadilat berjemaah. Itu maksud dia. Selalu saya cerita kalau pergi di Mekah tak di Madinah, di Masjidun Nabawi, dia ada satu kawasan tu dekat pintu Babus Salam, tempat nak masuk makam Nabi tu. Pintu tu biasanya orang nak masuk makam Nabi, orang masuk melalui pintu Babus Salam. Betul-betul berhadapan dengan keluar, dia kata ni pintu Babus Salam, ni direct ni. Sederek ni dia dah bubur, dah ada tiang-tiang, dia dah habak tulis pula bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Malaysia, bukan Malaysia, bahasa Indonesia. Dia kata tolong jangan, lebih kurang lah, jangan melebihi garisan ini. Siapa-siapa melebihi garisan ini, dia, pasal kawasan Masjid Nabawi itu depan tu ada dataran lagi. Apabila dia orang tu pergi duduk lepas pada tu, maka dia tak sah, sebab imam duduk di
Hang kena bagi sama dengan garisan ni. Apabila hang lebih, berarti hang dah sama dengan Tok Imam. Mereka bukan sama dengan Tok Imam, mereka duduk lagi depan pada Tok Imam. Saya pun tak tahu, mereka punya polis, askar pun tak larat nak abang. Main ramai-ramai dah tak mengaji kan, dia tak faham hukum. Akhirnya teringin juga nak pergi Mekah Madinah, pergi buat salah. Sebab tu saya selalu bagi pesanan bagi orang yang nak pergi haji dan pergi umrah. Ada 3 ilmu dia kena belajar. Jangan tergopoh-gapah, sabar-sabar Ustaz. Belajar sikit-sikit, tak payah tunggu alim, tapi ada 3 ilmu dia kena belajar. Pertama, dia kena belajar ilmu fardu ain. Kecuali kalau kita tak tahu, kita ada ustaz, kita ada orang yang boleh kita pergi tanya hukum hakam, alhamdulillah. Tapi kalau kita segan nak pergi bertanya, kena pula syarikat tu pula jenis hantar main budak-budak mana atau yang bekerja sama-sama mereka tanya tu tak tahu, tanya ni tak tahu, alah leceh ke tu kan, ataupun pakai ming hentam saja menyebabkan jadi masalah. Maka kita kena belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ni benda asas dalam hidup. Bersuci, nah, macam mana kita proses nak bersuci, macam mana kita proses nak semayang, macam mana kita punya segala rukun syarat, benda yang kita kena faham dalam mengesahkan amal ibadat kita. Yang keduanya, kita kena belajar ilmu tentang adab, tentang akhlak, ilmu muamalah serta manusia. Macam mana nak kawan dengan orang. Kita orang Malaysia, kita orang Pulau Pinang, kadang-kadang dalam grup kita ada orang Kelantan, kadang-kadang dalam grup kita ada orang Johor, kadang-kadang dalam grup kita ada orang Negeri Sembilan, kadang-kadang dalam grup kita ada orang negeri lain. Bila negeri lain, slang dia lain, ada budaya-budaya dia lain, ada benda dia makan lain. Dia ni makan budu, dia ni tak boleh bau budu. Duduk satu bilik, lepas tu duduk buat, busuk lah hang ni, biar ambil simpan. Cakap elok lah kalau busuk pun. Kan, orang makanan orang, bila kita pergi macam duk hina-hina tu, orang pun jadi macam, macam Perli kami, macam tu lah. Faham tak? Walaupun kita tak makan, kita cakap elok supaya kadang-kadang ada orang boleh melawak dalam hidup ni, kadang-kadang ada orang tak boleh melawak. Melawak pun tak boleh, yang cakap serius lagi tak boleh. Ada orang jenis macam tu, dia susah. Kita ingat boleh melawak, kita pergi tepuk-tepuk bau. Ni apa, main duk tepuk bau orang? Tak boleh pula dah tepuk bau. Ada orang jenis lagu tu, dia tak boleh, dia tak suka lagu tu. Main duk sentuh-sentuh, main duk pegang-pegang, main duk melawak-melawak. Dia tak mau gitu. Dia jenis orang betul gitu. Kita nak buat macam mana ada dia jenis. Masa tu kita nak ajak dia supaya dia jadi orang macam orang lain. Takkan boleh lah. Maka kena terima, kena-kena pula. Dia tu adalah kawan sebilik dengan kita. Lagi jam. Maka kena belajar ilmu adab. Ilmu pandai nak bergaul dengan orang. Ilmu nak berkawan dengan orang. Ilmu boleh duduk dengan orang daripada suasana orang luar. Mungkin kita pergi di sana, kita akan berjumpa orang Arab, kita akan berjumpa orang Pakistan, kita akan berjumpa orang Bangladesh, kita akan jumpa orang India, kita akan jumpa satu dunia punya orang. Macam-macam perangai manusia, macam-macam jenis semayang. Mazhab ada 4, semayang ada 400 jenis. Mungkin lebih. Kalau ada 4,000 orang sila-sila, 4,000 jenis semayang. Punya banyak sangat passion-passion. Yang mengaji, yang tak mengaji, berlambaknya yang tak mengaji, tak pernah belajar. Itu ilmu nombor 2, kena belajar ilmu tentang bagaimana nak berkawan, nak bergaul, nak duduk dengan masyarakat, dengan orang lain. Ada. Dan yang ketiga, kita kena belajar ilmu tentang manasik, ilmu tentang pelaksanaan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Macam mana pelaksanaan dia? Kena belajar lah lebih-lebih kurang. Kena pergi kursus, kena ambil tahu hukum hakam dia. Dia tak boleh buat lebih kurang. Bila buat lebih kurang, rugi ya, tak dapat pahala dah. Tak dapat pahala, pergi tambah dosa pula. Ini jadi masalah. Jadi kena belajar. Dah semayang dah. Okey, belajar ambil tahu tentang hukum hakam ibadat, tentang ibadat solat. Baik, tengok dia kata apa lagi. Dan tiada sah makmum yang berdiri di hadapannya, walaupun 1 inci depan daripada tumit tu imam. Kerana bahawasanya syarak, yakni undang-undang Islam, mengadakan hukum imam itu di hadapan makmum atau membetulinya sama. Ukok tu tumit jadi sama, lain cantik. Bukan imam tu belakang, bukan imam itu belakang makmum. Maka tiada sah itu
bersamaan jua pada hampirnya atau jauhnya daripada imam apabila adalah makmum itu di hadapan imam. Ya? Dia tak kira sama ada kita ikut tok imam tu, kita dekat dengan tok imam ataupun kita jauh dengan tok imam. Tetap juga apabila kita depan dia daripada tok imam, habis rosak sembahyang kita. Masalah makmum lelaki di belakang makmum perempuan, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i. Dan jikalau bahawasanya seorang lelaki jadi imam beberapa lelaki dan perempuan, kemudian berdiri makmum-makmum yang perempuan di belakang imam dan lelaki di belakang makmum perempuan itu, ataupun berdiri makmum-makmum perempuan bertentangan imam dan lelaki berdiri di rusuknya. Perempuan ada di belakang ni, lelaki duduk tepi tu. Apa jadi? Nescaya aku makruhkan demikian itu, kata Imam Syafi'i, bagi lelaki dan perempuan dan imam. Perbuatan lagu tu jadi makruh sahaja. Semayang sah. Macam kita lah ni, kita susun cantik dah. Lelaki duduk saf di sini, agak memang belakang. Kemudian perempuan di rusuk tapi di belakang. Ini kerana melihat kepada kebiasaan masjid kita jarang ada semayang hari-hari lah ni, tak tahulah sebelum ni pun jarang ada jemaah semayang hari-hari melebihi kawasan tu. Jarang ada. Dekat sini ya kan, tak lebih tiang. Perempuan duduk di belakang dah cukup cantik dah. Yang penting perempuan ada di belah belakang. Tak semestinya dia kena duduk betul-betul belakang macam ni. Duduk rusuk pun tak apa. Duduk rusuk pun tak apa. Tapi kalau pergi atok pula perempuan pergi duduk belakang ni, atau lelaki pergi duduk sana, yang tu makruh. Sebagai contohnya, ada program yang mereka laksanakan melibatkan perempuan saja. Katakanlah ada majlis, ada kuliah duha khas untuk wanita. Khas untuk wanita. Jadi orang perempuan saja mai. Tiba-tiba mereka nak semayang sunat duha. Katalah mereka nak buat jemaah, mereka suruh tu imam masjid semayang, dan kemudiannya semua jemaah wanita semayang sunat duha. Tahu-tahu mailah satu hamba Allah manakah, mereka buat semayang jemaah, semayang sunat duha, duduk orang lelaki di belakang ataupun belah tepi tempat orang perempuan tu. Apa hukum dia? Hukum dia ikut imam pada ketika itu semayang berjemaah. Dia kata di sini makruh tapi sah. Tak payah buat lagu itulah. Kena cari juga, kena ada di hadapan imam perempuan. Kalau tak boleh, baik semayang seorang diri. Supaya bagi mengelakkan daripada kata makruh tadi tu, semayang seorang diri. Sebab kalau makruh, dia tak dapat fadilat berjemaah 27 darjat. Nescaya aku makruhkan demikian itu bagi lelaki dan perempuan dan imam, dan tiada batal atas seorang daripada mereka itu oleh semayangnya. Sebab pun aku kata tiada batal kerana bahawasanya Sufyan bin Uyainah telah berkata, ia telah berkhabar akan daku daripada Az-Zuhri, daripada Urwah, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anhuma, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang, ia akan semayang daripada satu malam, dan aku terlentang tidur di hadapannya, yakni antaranya dan antara kiblat, seperti terlentang mayat. Kata Syafi'i, dan apabila tiada membatalkan perempuan atas lelaki, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, ia akan sembahyang daripada satu malam, dan aku, kata Siti Aisyah, terlentang tidur di hadapannya, antaranya dan antara kiblat, seperti terlentang mayat. Maknanya boleh je lah kalau ada orang lelaki di hadapan perempuan di hadapan lelaki, sama ada dia semayang ataupun dia tak semayang. Cuma perbuatan lagu tu hanya makruh sahaja. Semayang sah. Sebab Nabi pernah semayang dan ada orang perempuan di hadapan dia, isteri dia lah. Kata Syafi'i, dan apabila tiada membatal perempuan atas lelaki yang semayang oleh keadaannya terlentang tidur di hadapannya, maka iaitu apabila ia berdiri dari kanan atau dari kiri, lebih aula tiada membatalkan atasnya. Kalau satu orang semayang, ada perempuan di depan dia pun tak batal semayang,
Maknanya kalaulah ada di kanan ataupun di kiri pun tak juga membatalkan semayang. Boleh ya. Cuma antara utama ataupun tidak. Masuk bab yang baru, bab yang ke-59, babu man ahaqqu bil imamati. Bab siapakah lebih mustahiq, lebih berhak untuk menjadi imam. Wa bihi ilaihi qala an ibni Mas'ud an Abi Mas'ud al-Ansari yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa'an فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. Diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata ia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi imam akan satu kaum oleh orang yang lebih qari daripada mereka bagi kitab Allah. Aqra'uhum, pertama orang yang qari, ini nombor satu. Maka jika ada mereka itu pada qiraatnya bersamaan, katakanlah ada 2-3 orang yang boleh jadi imam, semua baca elok-elok. Dia ni pun baca elok, dia ni baca elok. Nombor satu, kena cari orang yang baca paling elok. Kemudian katakanlah dalam di kalangan mereka yang baca si semua, yang jadi imam, yang boleh jadi tu imam ni paling elok belaka. Maka pada ketika itu, maka yang lebih alim daripada mereka itu dengan sunnah, dia panggil orang yang lebih faqih, yang lebih faham, yang lebih alim, pilih yang lebih alim. Maka jika adalah mereka itu pada sunnah bersamaan, oh pakak-pakak faham, pakak-pakak alim belaka sama, dia ni pun mengaji tinggi, dia ni pun mengaji tinggi, orang-orang alim belaka, maka yang lebih dahulu daripada mereka itu berpindahnya, maksudnya mereka hijrah. Zaman Nabi mereka hijrah lah, dia kira juga kan tu. Tapi zaman kita, siapa di kalangan mereka ni pergi belajar agama dulu, siapa di kalangan mereka ni berubah dulu, berubah untuk menjadi orang yang lebih pandai dan lebih baik, maka ini nama dia orang yang lebih dahulu hijrah. Yang ketiga, maka jika ada mereka itu pada perpindahannya sama bersamaan, maka yang lebih tua, tengok siapa di kalangan mereka tu umur dia lebih tua. Umur tu dah jatuh nombor 4 dah syarat dia tu. Maka jika ada mereka itu, maka dan tiada diperimamkan lelaki di dalam perintahannya, dan tiada diduduki atas tempat duduknya di dalam rumahnya, melainkan dengan izinnya. Kita tengok syarah dia. Dia kata, ketahui kira-kiranya wahai saudaraku, imam yang mustahiqun, yang lebih berhak. Siapa yang lebih berhak untuk jadi imam di mana-mana tempat? Yang berhak itu ada berpelaturan. Pelatur ni maksudnya ada ikut turutan. Bahasa Melayu tu berpelaturan, tapi bagi terjemah daripada bahasa Jawi tu, yang ketahui kiranya wahai saudaraku, imam yang mustahik, yang berhak itu ada berpelaturan dan berpangkat-pangkat atas kira-kira pengetahuannya dan tua mudanya. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi ini, tahulah kita akan siapa-siapa ia. Katanya, diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi imam akan satu kaum, yakni satu jamaah, oleh orang-orang tu yang lebih qari daripada mereka itu bagi kitab Allah. Tengok bacaan dia yang paling baik, paling elok. Yakni jikalau mahu menjadikan seseorang itu imam semayang berjemaah,
maka ku hadapkan seorang yang qari, yakni yang pandai Al-Quran pada zahir maknanya, dan jikalau hafaz dan betul bacaan Fatihah sahaja sekalipun. Nak kata surah-surah lain baca tak apa nak elok sangat, tapi kalau compare tak, dia lebih kurang depa, tapi tang Fatihah tu dia ni baca betul, dia ni macam kurang sikit. Maka ambil terutamanya yang rukun lah. Dan tiada tahu atau kurang pandai pada hukum-hukum fiqh. Paling-paling tak orang yang bacaan dia elok. Sebab tu belajarlah, nak jadi imam ke, nak jadi Bilal ke, pihak orang yang duk azan, yang duk jadi imam, duk jadi tekong untuk masjid, mestilah orang-orang yang reti bacaan Al-Quran, baca betul, kena pergi talaqi dengan guru, tak boleh malu, tak boleh segan, kena tambah ilmu. Saya sampai hari ni mengaji, saya jumpa seorang syekh ke siapa ke baca lebih elok pada saya pasti akan pergi buka Quran, paksa suruh dia dengar kat saya baca. Sampai hari ni kita tak boleh rasa kita punya bacaan kita terbaik dan dah cukup. Kena dahagakan ilmu, kena tambah. Nampak ada orang alim pergi duduk sila, pergi mengaji, jangan malu. Setengah-setengah tempat minta maaf cakap, tuan-tuan, bila kita pergi ataupun ada tok guru mana main mengajak, tok imam bangun belah, tok Bilal bangun belah, macam pandai, padahal buat apa pun buat tak betul. Tak tahu pasal apa dah kena atas batang hidung dia ke ataupun apa ke, saya tak tahu. Rasa pandai ke tak tahu, wallahualam. Tapi tak mau belajar. Kalau pandai tak kisah. Tapi masalahnya orang lain mai ke tempat dia untuk mengajar supaya dia pandai. Tapi dia tak mau belajar, dia buat tak betul. Dah dia buat tak betul, orang pula pergi tanya soalan, tegur. Bila tegur, melenting pula dah. Ada satu masjid di seberang, tok imam dia isap rokok. Jemaah di situ, bila saya pergi mengajar, dia bertanya soalan. Malam tu saja, ustaz lain pergi mengajar, tak pernah buka soalan. Bila saya pergi, saya buka soalan, dia rasa macam, ni peluang nak tanya ke mak ya. 3 orang bertanya soalan yang sama, yang makna dia sama. Ustaz, apa hukum tok imam isap rokok? Bila dah kumpul, ada dekat 10 soalan. Soalan nombor 1 keluar soalan tu. Soalan nombor 3, 4 keluar soalan tu. Soalan nombor 7, 8 keluar soalan tu juga. Tapi tulisan lain-lain, orang lain-lain. Apa hukum tok imam isap rokok? Saya jujur saja, tok imam isap rokok hukum dia, imam tu buat benda haram. Isap rokok tu hukum dia haram. Maka mana-mana makmum, oleh kerana imam ni buat benda haram berterusan, namanya imam yang fasik, hukum dia makruh berimamkan kepada dia. Uish, tu imam tu pun satu macamnya. Mula dia duk, saya tak perasan, saya pun tak tahu kata dia tu imam. Kan? Saya pun hurai. Habis, masuk soalan berikutnya. Selang tak lama, soalan main nombor 2 pula soalan tu. Tengok balik. Silap pun selit ke tadi, jadi ulang balik 2 kali. Rupanya soalan lain. Pasal apa bertanya soalan yang sama tak apa tepi, dah hurai dah tadi ya. Saat lagi duk baca soalan, mai pula soalan yang sama. Lalah sekali saya kata, hangpa nak kata kat siapa Saya pula sudah pergi kata macam tu. Tok imam dia terus duduk tepi tu, bangun berdiri. Dah hampa semua kalau tak puas hati hampa mai jumpa aku. Nak bergaduh dalam masjid dah. Dia punya doa meratus ni sampai baca doa habis sebelum main isya dah. Apa tak puas hati, tunggu di luar sekali lagi. Tu dia duk ajak bergaduh pula dah. Lalah kali bulan depan, ustaz, cancel lah kuliah ustaz. Cancel, saya pula kena cancel. Lulak sungguh. Aku biar buat hukum, aku kena tenang. Aduh, tak apa. Lepas ni dia panggil, baru dia tahu dia ajak lah. Amboi, senang-senang panggil, senang-senang tendang keluar gitu. Tanya hukum, lepas tu marah pula kat kita. Kita habaq, dah hampir tanya kat ustaz mana pun. Mana ada ustaz isap rokok je dia kata hukum isap rokok tu makruh. Macam saya lah, zaman saya isap rokok dulu saya kata makruh. Bodoh lah aku, isap rokok pergi kata haram pula. Abang lah makruh kan.
Ni makruh ni zaman bila-bila, mai dulu mai makruh. Tak ada dah. Hari ni ulama semua dah sepakat satu dunia. Hukum isap rokok haram. Hang nak isap, hang punya pasal. Hang tak payah piduk melenting abang ke orang. Baby ya, orang tanya soalan, tak apalah, insya-Allah mudah-mudahan aku boleh berubah. Sengap sudah ha. Yang hampir melenting buat apa? Habis satu kampung semua orang tahu kata hang punya perangai. Buat tak tahu ya. Berlatih-berlatih lama kelamaan bukan senang nak berhenti isap rokok. Perlu masa, perlu kefahaman, perlu semangat, mujahadah. Maka sabar-sabar biar pergi, tak apa, nanti insya-Allah aku akan berhenti. Ada semangat, tahu kata hukum tu nak berhenti. Sudah ha? Baik, nombor satu, kena ada usaha untuk memperdalamkan ilmu pengetahuan siapa-siapa nak jadi tok imam. Bahkan siapa-siapa nak jadi tok bilal. Ada beberapa masjid kita pergi, ya Allah tuan-tuan minta ampun, minta maaf. Di negeri kita ni lah, yang tercinta ni. Nama apa negeri kita? Republic of Congo. Negeri ni lah, pulau ni. Pulau Republic of Congo. Lama ada sebut Zimbabwe, tukar pula. Cemui. Ada setengah-setengah surau, ada setengah-setengah masjid. Saya faham, kadang-kadang kita tak ada orang. Tak apa, yang paling terbaik. Bab nak jadi tok imam, bab nak jadi tok bilal, hang kena ada ilmu. Tiba-tiba dalam kawasan tu tak ada siapa yang boleh. Yang paling boleh lah. Yang paling boleh lah. Hak paling elok sekali. Esok ada yang lain yang main yang lebih elok. Utamakan dia. Utamakan orang yang lebih elok bacaan dia. Utamakan orang yang lebih alim. Sepatutnya di mana-mana tempat apabila ada kehadiran tuan-tuan guru para alim ulama, lebih-lebih lagi kalau bacaan dia pun elok. Ada setengah-setengah tu guru dia alim tapi bacaan dia tak elok. Tak boleh. Baik itu syarat dia nombor dua. Nombor satu, pilih bacaan dia betul. Ada setengah-setengah tu guru gigi semua dah habis ya. Orang tua gigi tang ni tak ada, gigi tang ni tak ada, dia baca tak elok. Bila orang suruh dia kata, minta maaf saya baca tak elok, dia pun tak naik. Dia pun tak boleh naik. Saya kalau orang tolak, lah ni gigi dia ada, boleh naik. Satu hari nanti gigi dah tak ada, tak boleh gagah dah, kena bagi orang lain naik. Tak boleh juga, oh tak apa aku nak binaik juga. Tak boleh. Kita sendiri kena sedar, aku dah tak layak dah. Pasal apa? Syarat bacaan betul. Aku tak boleh. Gigi tang ni lopong, tang ni terkeluar angin, tang ni. Tak betul dah. Makhraj tempat pegangan huruf tu tak begitu kuat. Maka ketika tu, kita bagi kepada orang yang bacaan lebih baik. Okey, bacaan lebih baik. Yang keduanya, kalau dia di bacaan dia baik, dia panggil qari. Kalau qari pergi masuk peringkat musabaqah apa semua tu dah, peringkat antarabangsa tu, maksudnya bacaannya betul, sekurang-kurangnya bacaan rukun dia betul. Maka yang keduanya adalah faqih, orang alim yang tahu hukum hakam. Yang ketiga, lebih dahulu hijrah. Yang keempat, umur dia lebih tua. Bahkan dalam setengah-setengah kitab ada sampai diperbahaskan, ada detail lagi 5-6 kawal lagi. Sampaikan kalau dua-dua orang ni sama, tengok siapa di kalangan dua orang tu handsome. Dalam dua-dua orang tu siapa nampak lebih segak, nampak lebih semangat, lebih tough. Sampai logo tu dinilai untuk menjadi imam. Tapi yang tu semua syarat-syarat belakang. Ni syarat paling utama ni 3-4 benda ni. Adapun jikalau jemaah itu semua orangnya sama pandai sahaja pada qari Al-Quran, contohnya di pusat-pusat pengajian Al-Quran, semua pandai, maka ku hadapkan seorang yang qari serta pandai hukum syarak. Demikianlah suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, fa in kanu fil qiraati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Maka jika ada mereka itu bersamaan belaka pada pandai membaca Al-Quran, maka ku hadapkan orang yang lebih pandai daripada mereka itu dengan sunnah. Kalau dah baca betul, maka ambil pula orang yang lebih faqih, lebih alim, lebih pandai tentang hukum hakam. Barulah apabila berlaku apa-apa kesalahan, kesilapan, tak mana tak betul dalam semayang, dia faham macam mana nak settlekan dalam masalah semayang. Masalah imam yang qari atau pandai fiqh kan didahulukan, kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan bermula amal atas hadis di dalam masalah 239 itu di sisi ahlul ilmi, di sisi para ulama, kata mereka itu bermula yang lebih mustahik, yang lebih berhak orang yang jadi imam itu ialah yang lebih qari,
bagi kitabullah. Orang nombor satu, orang yang lebih pandai tentang Al-Quran, dan yang keduanya adalah orang yang lebih alim. Kata Imam Nawawi, adalah pada hadis dalam masalah 239 itulah jadi dalil bagi mereka yang berkata didahulukan yang lebih qari atas yang lebih alim fiqh, dan yang lebih pandai fiqh, dan ialah mazhab Abu Hanifah, Ahmad dan setengah daripada ashab kita Syafi'i. Dia nak orang yang lebih alim, lebih fasih, lebih betul bacaan Al-Quran dia berbanding ilmu dia. Kemudian lebih baik kalau dia ada ilmu. Lepas itu kena belajar hukum imam dan makmum, hukum azan, bab-bab yang berkaitan tentang hukum hakam masjid, kan? Bahkan minta maaf cakap, tok siak tu pun kena mengaji. Tok siak pun kena mengaji. Tiba-tiba pakai kapet macam ni, ada orang kencing dalam masjid, nak cuci macam mana? Oh, bukan boleh duduk biak, bukan boleh duduk pi pedap-pedap dengan kain tola ke basah, tak boleh. Ada syarat penyucian najis. Macam mana najis mughalladhah, najis mutawassitah, najis mukhaffafah, nak cuci macam mana? Saya pergi satu masjid hari tu kuliah subuh belah seberang. Habis-habis kuliah ada satu pakcik ni tarik sawan gila babi. Tapi kami dah keluar dah pada masjid. Masa tu orang tengah semayang duha, kita dah habis semayang, keluar pergi di luar, duk tengah daripada buat macam penyampaian hadiah apa ke, buat program. Dia orang semua ada di luar, pakcik ni seorang-seorang duk ada dalam masjid. Seorang-seorang dia tarik dalam masjid sawan. Dia sawan daripada dia kecil-kecil tak berubat. Jadi dia duk makan ubat, tapi kadang-kadang dia lost control, dia akan jadi juga. Pakcik ni pula bila dia pergi masjid selalu dia pakai pampers. Sebab dia, tuan-tuan kena faham, bila orang kena sawan ni dia nanti kencing berak ikut dan dia ya. Dia tak sedap, dia tak sedap. Kalau memang dalam masa tu memang ayat kencing pun dia kencing tu banyak, dia akan teran dan tu dia akan keluar gitu ya. Tak sedap. Jadi pakcik ni pula dah lama dah dia tak jadi dia punya tarik ni. Datang hari tu nak jadi kena cerita, pergi tarik. Tarik kencing. Lepas tu dia panggil lah Tok Siok ni, saya terkencing tang ni. Tok Siok duk maki hamput dia macam-macam. Kan? Geram nak kena cuci tu. Buat macam mana? Yang itulah kita punya cabaran. Bila kita punya kerja, marah-marah jugalah. Dia bagi satu masalah kat kita. Dia pun macam termalu tau pakcik ni. Terus Tok Siok tu main kat luar panggil saya. Ustaz, Ustaz. Ni pakcik ni dia tarik ni, terus dia kencing. Tak nampak ayat kencing tu ada. Allah. Saya abang lah macam mana cara nak cuci, macam mana apa semua-semua. Tok Siok pun pening. Tak pernah jadi di tempat dia macam tu. Kena ambil tahu. Tambah-tambah kapet macam ni. Kapet lagu ni bukan boleh ambil orang keluar. Dia di bawah dia ada span, ada gam apa semua melekat elok. Macam mana cara kita nak cuci? Kita kena ada vacuum yang kuat yang boleh tarik semua ayak-ayak tu. Kalau tidak, ayak dia kena kapet ni dia akan jadi masam. Lama-lama dia reput, dia rosak, habis lengkok tu ya. Jadi masalah lain pula. Maka perlulah ada kefahaman tentang pengurusan masjid dari sudut hukum hakam. Bab pentadbiran tu cerita lain pula. Ni kita duk cerita bab pengurusan dalaman dari sudut hukum hakam. Azan umpamanya, kena belajar macam mana hukum hakam. Dua ada berapa belah dia punya syarat ataupun dia punya rukun, dia punya sunat untuk mereka yang azan. Macam mana cara azan yang betul. Yang ni semua kita kena belajar, mendalami ni, supaya kita buat satu-satu benda tu dengan ilmu, bukan ikut orang. Bukan ikut orang. Saya pergi satu masjid, tiba-tiba ada satu hamba Allah ni, dia azan di tengah-tengah masjid. Tengah-tengah masjid. Bukan tak sah, sah. Tapi lebih afdal apabila pergi azan, pergi duduk di depan tempat yang orang tidak boleh lalu lalang di hadapan kita. Ini antara benda sunnah yang diamalkan. Kenapa nak pergi duduk tengah-tengah masjid? Kecuali speaker tak ada, rosak, blackout, kod nak ingat buat macam tu boleh, orang boleh dengar. Lain cerita ni tak ada apa, saja-saja pergi duduk azan tang tu. Saya pun tak faham apa tujuan dia pergi buat lagu. Kalau dia nak bagi tahu keharusan, bagi tahu dalam hukum pun dah cukup dah masa mengajar. Tak payah kita buat lagu tu. Kita kena tunjuk contoh apabila azan, qamat, macam mana cara yang kaedah yang lebih betul supaya diikuti oleh generasi akan datang dengan kaedah yang betul. Kita dah berulang kali dah kita buat dengan program perisai mukallaf. Yang ni tuan-tuan kalau kita buat,
Nantilah tengok kalau ada masjid, ada kelapangan, ya, kita ada berkongsi ya. Kita buat apa nama program perisai mukallaf. Tuan-tuan kena mai lah. Saya bila kita dah bagi spend masa untuk kita dah sedia kerja nak buat, maka tuan-tuan kena hadir. Mai buat, duduk dalam kelas, duduk dalam program pagi sampai petang, belajar perkara-perkara asas yang perlu kita faham untuk menjadi imam ataupun untuk menjadi bilal, bahkan untuk menjadi makmum. Dengan hanya satu hari, walaupun bukanlah sehari itu segala-galanya kita boleh belajar, tetapi kita boleh dapat maklumat banyak yang boleh kita faham di dalam benda-benda yang melibatkan soal pengurusan masjid. Sebab kita duduk main masjid selalu, satu hari nanti masjid kita nanti kena ya. Tak kena tolak jadi tok imam, dia kena tolak jadi bilal, kena tolong azan, tolong qamat. Bahkan yang menjadi imam dan bilal bukan takat itu saja, kadang-kadang nak kena tolong sembelih, kadang-kadang nak kena ni khutbah, kadang-kadang nak kena buat tahnik, kadang-kadang nak kena buat doa selamat, baca yasin, tekong dalam program-program pengurusan jenazah dan sebagainya. Maka kita kena reti semua benda macam ni, barulah kemah untuk menjadi seorang tok imam. Dulu-dulu, suatu ketika dulu, zaman dulu-dulu, alhamdulillah, di banyak tempat dalam negara kita yang jadi tok imam ni serba boleh. Pasal apa? Orang dulu-dulu ni pergi mengaji pondok, mengaji sekolah Arab, mengaji sekolah agama, duduk 4-5 tahun, serba-serbi mereka reti, mereka jadi tok imam, tolak kau ni boleh, tolak kau ni boleh. Tapi zaman lah, dia tak sama. Kena ada ilmu, kena pakat-pakat pergi belajar. Kata Imam Nawawi, adalah pada hadis dalam masalah 239 itulah jadi dalil bagi mereka yang berkata, didahulukan yang lebih qari Al-Quran atas yang lebih pandai fiqh, dan ialah mazhab Abu Hanifah, Ahmad dan setengah daripada ashab kita Syafi'i. Kerana setengah daripada ulama Syafi'iyah mengatakan sebaliknya, iaitulah orang alim lebih utama daripada yang qari. Maksudnya qari itu dikira baca bagi betul, dia mau orang alim tu diutamakan. Dan telah berkata Imam Malik dan Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan ashab keduanya, yang lebih pandai hukum fiqh itu didahulukan atas yang lebih qari, kerana yang dihajatkan kepadanya adalah bacaan itu ada tersimpan dan terhingga, ada had dia. Dan bermula orang yang dihajatkan kepadanya daripada hukum fiqh di dalam semayang itu tiada diterhinggakan. Dia bagi alasan disbah kepada bacaan. Qari itu sikit ya bacaan, tapi hukum hakam melibatkan semayang panjang, banyak, macam-macam ada melibatkan hukum hakam. Adapun hajat kepada bacaan betul hanya sikit je. Fatihah, rukun qauli semayang, takbiratul ihram, Fatihah, ya, apa lagi, tahiyat, kemudian selawat, kemudian bacaan salam. Baru ni saya pergi ke satu, tak ingat satu mana tempat, di satu masjid, tu imam dia tu orang luar lah, memang orang India lah, ustaz daripada India, dia import mai, ada visa apa semua, dia bagi dia mengajar kelas untuk budak-budak. Imam ni bukan orang bodoh dah, dia ni orang mengaji, ustaz. Dia ustaz di India, orang India main bekerja di sini jadi ustaz. Dia mengajar, ada kelas Quran untuk pelajar-pelajar di masjid. Tapi sikit bacaan dia, tang bagi salam. Dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Saya dengar dengan jelas, dia kata, wish, 2 kali bagi salam. Lepas itu habis-habis mayang apa semua, bagi tahu kat jawatan kuasa masjid, panggil tu imam tadi mai, dia ketak mai, ketak cukup. Dia kata, wah ustaz panggil, tuan penasihat 25% panggil, tak pernah panggil. Tiba-tiba panggil. Terus saya kata, sembang, saya tak mau dia ketak, suruh dia minum, suruh dia makan. Ustaz main mana, saya pun tak kenal dia, baru main. Lepas tu sembang, saya kata, ustaz, dia tak reti cakap Melayu. Yang saya pula tak reti cakap Tamil. Allah, leceh. Muka mamak tapi tak reti cakap Tamil.
Faham lah, boleh lah cakap huduh-huduh kan. Lah, cakap Arab. Saya kata, boleh faham Arab? Dia kata, boleh faham Arab. Oh, bagus ya. Cakap Arab dengan dia, saya beritahu, Ustaz, bacaan salam rukun. Dia kata dia tahu. Okey. Cuma dia kata, hang baca, aku dengar. Aku dengar hang baca, bukan ni saja. Lepas tu ada 2-3 orang, Baman pun dengar kan. 2-3 orang pun dengar. Dia kata, Assalamualaikum. Saya kata tak boleh, kena zahirkan dia punya hamzah. Assalamualaikum. Dia Assalamualaikum. Tak boleh, sebab makmum mendengar salam. Mana dia alif lam dekat situ? Alif lam hilang, jadi salamun, bukan assalamualaikum. Maka saya kata benda tu salah, dia telah merosakkan bacaan rukun. Maka makmum ada hak untuk mufaraqah daripada imam. Maka bagi mengelakkan perbetul, dia kata terima kasih, sebab dulu saya masa mengaji, ustaz dia dah pasal teguk lah, tapi saya tak perasan, saya dah ulang balik buat lagi. Dia kata okey lah, dia faham, senang teguk orang yang faham. Jadi dia abang okey, okay. Dan yang keduanya, lepas semayang dia wirid pelan sangat, dia pelan terus, dia letak terus mic ni. Tak apalah, atas alasan nak jaga makmum, okey. Tapi mai tang baca doa, dia wirid dah lah pendek, betul mai tang baca doa, dia ambil bubur mic, dia baca. Gila-gila mai kuat. Tu saya kata kat dia, alang-alang hang nak baca kuat, hang pegang mic, tu suruh keluar mic, hang baca bila terus kan. Pasal sat pelan, sat kuat. Pelan tu ketika mana ada jemaah yang masbuk, mungkinlah kita boleh pelan sikit. Tapi sepatutnya kalau tanya saya, kalau kita ambil pertengahan pun okey. Tapi kalau kita nak baca kuat dalam wirid lepas semayang, di sana ada dalil daripada Sahih Al-Bukhari. Nabi SAW kata dengan Abdullah ibnu Abbas, inna rafa'a as-sawti bidzikri hina yansarifu an-nasi minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya wirid lepas semayang dengan kuat, ianya berlaku. Sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir wirid lepas semayang 5 waktu, ianya berlaku di zaman Nabi SAW. Sehingga kata dengan Ibnu Abbas, kami tidak mengetahui Rasulullah dan para sahabat selesai daripada semayang, melainkan ketika kami berada di luar masjid, kami mendengar suara Nabi dan sahabat berzikir. Maknanya selesai dah mereka punya semayang. Ini menunjukkan bahawa harus untuk berzikir wirid dengan suara yang agak sedikit tinggi. Tak salah. Tak salah. Baik. Dan telah berkata Imam Malik, bagi habis sikit Pak. Dan telah berkata Imam Malik dan Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan ashab bagi keduanya, yakni ulama dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, dia kata yang lebih pandai hukum fiqh itu didahulukan atas yang lebih qari, kerana yang dihajatkan kepadanya daripada bacaan itu tersimpan dan terhingga. Takat, maknanya ada had dia, bacaan tu ada had. Dan bermula orang yang dihajatkan kepadanya daripada hukum fiqh di dalam semayang itu tiada dihinggakan. Tak ada had. Hukum fiqh start pada takbir sampai salam, penuh macam-macam hukum fiqh. Dan terkadang datang di dalam semayang itu perkara yang tiada dikuasakan memeliharanya dan menjaganya dengan betul, melainkan orang yang sempurna fiqh. Kadang-kadang tengah semayang tiba-tiba berlaku sesuatu yang memerlukan orang yang faham hukum saja boleh, imam yang faham hukum ni boleh menghadapi situasi-situasinya. Telah berkata segala ulama, sebab pun dikehendaki orang yang lebih fiqh, yang lebih faqih tu didahulukan jadi imam daripada yang qari, kerana orang yang sempurna fiqh itu lebih berkuasa memelihara dan menjaga perkara yang tiada terkuasa oleh orang yang qari sahaja dengan betulnya. Sebab tu kadang-kadang saya amat tidak menggalakkan mengambil imam-imam bulan Ramadan, ambil budak-budak tahfiz jadi imam, kecuali budak-budak tahfiz yang dah pandai hukum. Kadang-kadang mereka pergi ambil dekat tahfiz bagus, jadi imam mereka ni boleh baca 30 juzuk lah apa semua. Tapi mereka tak belajar hukum. Mereka baru hafal Quran, mereka tak mengaji alim lagi. Mereka khatam 30 juzuk, baru mereka fokus mengaji kitab fiqh.
Sebab tu saya bagi dalam mereka duk hafal Quran ni, kena reti fardu ain. Semayang kena betul lagi. Semayang jadi imam, ayun tangan, ayun pi, garu sana, garu sini. Budak, dia mana tahu hukum lagi. Dia baru duk hafal Quran. Kita ingat dia hafiz Quran, maknanya dia pandai semua-semua. Tak, dia baru hafal. Makna tu pun dia mungkin tak faham. Boleh faham tak? Sebab tu sistem pengajian, masa budak-budak mengaji hafiz dulu, hafal. Peringkat budak-budak dia mengaji tak faham, bagi dia hafalan dulu. Agak dia besar sikit, dia dah habis hafal 30 juzuk, dia dah pandai menghafaz, dia pun dah mula dah besar sikit, dah mai umur 2, 3, 14, ketika tu baru dia mengaji hukum, baru dia cepat pandai, baru dia faham. Kan? Ni kita pergi ambil hafiz umur 8 tahun. Sekali-sekala boleh, tapi tu pun kadang-kadang semayang garu sana, garu sini, buat perbuatan-perbuatan yang membatalkan semayang. Akhirnya kita yang duduk di belakang ni, mula tak mau ikut, tak dapat fadilat berjemaah, pi ikut, imam dah batal dah semayang. Pi habaq pula dekat jawatankuasa surau masjid. Jawatankuasa surau masjid kata apa? Tengok dia ni mai duk protes pula imam tu, imam ni. Bukan protes, semayang tak betul, hukum. Bila dah tak betul, tak boleh ikut. Itulah sebab dikehendakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pada sembahyang menjadi imam dan segala sahabat lain itu makmum. Ketika Nabi sakit dekat nak wafat, Nabi suruh Abu Bakar yang menjadi imam. Pasal apa? Dialah lebih alim berbanding dengan sahabat yang lain. Maka menjadi alim, orang alim itu diutamakan daripada qari yang bacaan dia elok. Walaupun qari itu bacaan dia memang lagu dengan apa semua, tiba-tiba main satu tok guru, dia alim tapi takat bacaan Fatihah dia betul, rukun dia betul, suara tak sedap. Biasa-biasa orang tua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tok guru tak larat, umur dia tua, tapi yang ramai tanya hukum, tebuk pilah hukum bawah pun. Oh, dia alim. Maka utamakan. Antara masjid kita, alhamdulillah, daripada dulu sampai sekarang, masjid kita ni, takat masjid Sungai Tiram ni yang saya tahu, ke depan saya tak tahu. Takatlah ni, alhamdulillah, masjid kita kalau ada orang-orang alim, diutamakan. Ada tutu guru main, suruh dia jadi tu imam. Masjid-masjid lain tak. Tu imam dia dengan baca tak betul, gagah pergi duduk langkah kaki nak jadi tu imam juga. Jangan buat malu lu tuan-tuan. Okey, utamakan, biar bagi dia yang jadi, dia tu guru, dia alim ulama, bagi dia jadi. Kita utamakan, jangan duk berebut. Sebab lebih afdal adalah orang alim. Walaupun khilaf sebagian ulama kata yang qari, tapi biarlah dalam soal nak mengimamkan kita utamakan orang-orang yang lebih pandai daripada kita. Kecuali dia tak mau nek, dia kata tak apa, saya dah tak larat, hang pi suruh tu imam. Okey, tak apalah, imam nek lah. Imam nek. Kan? Jangan terus pergi naik. Bagi pelawakan dulu kepada orang alim yang mai ke tempat kita, yang mai singgah ke tempat kita, yang mai lalu ke tempat kita, yang mai mengajak ke tempat kita. Utamakan dia menjadi imam. Walaupun suara dia tak sedap, walaupun bacaan dia menjemukan, biar kat dia. Tetapi dia orang alim, dia lebih faham tentang hukum hakam, dia lebih afdal. Tak payah duk berebut. Sungguh pun Nabi SAW telah menaskan atas bahawasanya orang lain daripadanya lebih pandai qari Al-Quran daripadanya. Di zaman Nabi, Sayyidina Ali umpamanya, Zaid bin Thabit umpamanya, ni antara orang yang Uthman bin Affan lebih alim Quran daripada Sayyidina Abu Bakar. Tapi hidup dengan Nabi lama, yang tahu hukum hakam Nabi lebih banyak, yang hidup berhijrah dengan Nabi, orang yang lebih pandai hukum hakam adalah Abu Bakar Siddiq. Sebab tu ketika nak dilantik menjadi khalifah, Abu Bakar dilantik, orang lain dia jadi orang tengah. Okay, kita lantik dia tu, lantik dia tu, lantik ni. Lalu semua orang kata dia duk lantik orang tua ni, dialah yang paling afdal. Dialah sepatutnya menjadi khalifah selepas daripada Nabi, pengganti Nabi, sebab dia paling layak. Itu Abu Bakar Siddiq. Menurut setengah riwayat, dia adalah orang pendek, kecil lah, Abu Bakar Siddiq. Tapi ketegasan dia, Masya Allah, mengalahkan orang lain. Umar Al-Khattab akan duduk di hadapan dia. Takut kalau Abu Bakar. Ketika Rasulullah wafat,
Umar Al-Khattab dah mula bawa keluar pedang lah. Siapa kata Muhammad mati, kepala hangpa diputui. Dia jadi minta ketahuan sikit, geram. Sebab dia tak boleh terima hakikat hangpa sebut Muhammad. Jangan sebut Nabi Muhammad dah mati, tak mau sebut. Dia jadi macam dia geram, dia tak mau bagi siapa pun sebut. Adab, jangan sebut Nabi dah mati. Nabi hidup walaupun di alam barzakh. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq mai dan menenangkan Umar Al-Khattab, dan dengan membaca ayat Quran, bagi nasihat dekat dia. Allah Taala dalam Quran Tuhan sebut, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata. Kalau dia mati, ni hari ni dia dah mati ya. Au qutila, ataupun dia telah pun dibunuh, in qalabtum ala a'qabikum, kamu akan kembali balik kepada agama asal kamu. Maka bila Nabi Abu Bakar Siddiq baca satu dua ayat Quran, tenganga dia pun duduk terdiam, dan ini menunjuk kata kehebatan dia, haibah, kegerunan orang kepada dia disebabkan ilmu pengetahuan, bukan kerana saiz badan dia kecil dan sebagainya. Okey, InsyaAllah ada rezeki kita sambung lagi di masa-masa akan datang berhubung dengan masalah imam dan makmum ni. Kita masih lagi dalam perbincangan tentang siapakah yang lebih afdal untuk menjadi imam kepada kita pada di mana-mana tempat, dan insya-Allah kita bincang lagi pada siri akan datang tentang sifat orang yang menjadi imam. Mudah-mudahan yang menjadi imam boleh perbaiki dia punya diri dia, yang belum jadi imam pun perbaiki, supaya satu hari nanti jikalau ditakdirkan kita menjadi imam, kita menjadi imam yang baik, imam yang sempurna, imam yang sepatutnya menjadi ikutan kepada masyarakat. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fih wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu maklumat. Pertama sekali berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umrah. Bagi yang ada minat dan ada kemampuan untuk bersama dengan kami di Al-Masri Travel, bersama dengan saya di bawah bimbingan saya, insya-Allah saat lagi akan diedarkan poster untuk ibadah umrah. Ibadah umrah pada kali ini kami dapat package yang terbaik di Mekah dan di Madinah, hotel yang amat dekat, dan juga dengan semua 5 bintang, semua bintang, bulan, matahari semua. Alhamdulillah, memang package yang terbaik, dengan makannya, dengan segala perjalanannya, dan juga dengan pengajiannya, dengan ziarahnya. Amat banyak saya bawa ke tempat-tempat yang jarang dibawa oleh orang lain dalam perjalanan kita mengerjakan ibadah umrah. Tuan-tuan boleh tengok nanti dalam poster tu dan dapatkan maklumat lanjut daripada nombor telefon yang tertera di situ. InsyaAllah kita punya perjalanan umrah adalah umrah musim sejuk, tapi tak sejuk sangat. Bulan 1 agak lebih sejuk, bulan 1, bulan 2. Ini umrah kita pada bulan 12 cuti sekolah. Cun-cun cuti sekolah pada bulan 12. Tak silap saya pada 12 hari bulan 12 sampai 24 hari bulan 12. Dalam tempoh cuti sekolah. Jadi bagi yang berminat dan ada rezeki dan kemampuan untuk bersama dengan kami dalam umrah pada tahun ini, insya-Allah boleh bersama dengan saya. Saya sendiri yang bawa tuan-tuan untuk tawaf, sa'i, untuk apa-apa semua, insya-Allah bersama dengan saya. Ramai dah yang duduk di masjid ni yang pernah ikut dengan saya, dan insya-Allah bagi yang nak teruskan lagi ataupun ada rezeki, boleh hubungi kami secepat mungkin untuk buat urusan. Okey, untuk buat urusan. Dan pihak syarikat dia juga ambil insurans international, di mana tuan-tuan kalau sakit demam di Mekah, Madinah, tuan-tuan boleh pergi ke hospital pakar yang ada di sana. Saya ada di sana, saya akan bawa tuan-tuan insya-Allah. Dia tak main, dia kira macam hospital pantai, macam Gleneagles macam itulah. Hospital-hospital pakar ni, tuan-tuan akan dapat rawatan secara percuma. Tuan-tuan tak payah pergi kedai-kedai farmasi semua, demam, sakit tekak semua, tak payah hospital. Dia punya insurans dia. Jadi hospital pun senang untuk dibawa. Tuan-tuan tak gaduh, semua dalam simpanan kami. Apabila sampai cuma sakit ya, kena main abang kat telinga saya. Ustaz, saya demam. Habis saya bawa pergi insya-Allah.
Sebab memang di sana kadang-kadang kita tak tahan perubahan cuaca, suhu dan sebagainya. Ada rezeki dan kita ada pengajian, ada daurah, kita bawa tuan-tuan pergi duduk di padang pasir, makan nasi, masak kibas, duduk tu, suasana Arab Badui. Orang duk pergi Taif, saya rasa macam Taif saya tak berkenan pergi. Sebab Taif tempat tu agak sejuk tapi tak ada apa benda pun. Segala buah duk ada kat situ semua main pada luar. Nak buat apa? Tengok buah. Sini beli lambak ada supermarket buah. Kan? Kita nak pergi berjalan tempat-tempat sejarah. Walaupun Taif tu kita pergi pun, pergi pagi, balik malam, pergi bukit-bukit, pening lagu tu balik, tidur letih ya. Lagipun ada fatwa mengatakan keluar daripada Mekah pergi ke Taif, ada yang ulama mengatakan kena kena buat tawawidah, balik main nak kena buat umrah balik, sedangkan dia dah balik dalam keadaan tak larat. Jadi terpulang kalau ada orang lain yang nak bawa, tetapi kita bawa tuan-tuan pergi ke package yang lain, bawa pergi ke padang pasir, duduk buat zikir, buat tahlil, buat doa, baca kitab, buat daurah, soal hukum hakam dan sebagainya. Dan ada lebih kurang 4 ke 5 muzium kita akan bawa tuan-tuan berjalan. Biasanya orang jarang bawa dan biasanya tak termasuk dalam package yang lain. Kita bawa tuan-tuan hampir 35 tempat bersejarah, bahkan lebih. Bahkan lebih. Di Mekah biasanya sekali saja ziarah, saya bawa 2 kali ziarah. Di Madinah biasanya sekali saja ziarah, saya bawa 2 kali ziarah. Mungkin 3 kali. Sekali ziarah tu dia kira bas, bertopi, keluar pagi, balik petang malam. Memang kos yang tinggi. Jadi insya-Allah, dan dengan bayaran yang kos yang tidak terlalu tinggi, penerbangan kita ambil Saudi Airline sebab dia agak lebih besar, selesa. Dulu saya dah ambil AirAsia apa semua, kadang-kadang orang tak selesa, kecil, perjalanan jauh, jadi kita ambil Saudi Airline bagi tuan-tuan yang nak keselesaan, dan insya-Allah mudah-mudahan dapat sedikit keselesaan, insya-Allah. Jumpa lagi tuan-tuan. Saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.